Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد. Sedang penonton yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, pertama kalinya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam perlis mengaji, iaitu kuliah subuh, dalam rangka usaha kita untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam usaha kita untuk memahami din, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang diberi kefahaman terhadap agama ini adalah satu nikmat yang cukup besar. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Diberi hikmah, yakni pemahaman terhadap agama ataupun Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi kefahaman itu kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang diberi hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberi satu perkara yang besar, satu perkara yang amat menguntungkan dia. Sedang penonton yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita akan membincang berkenaan dengan bagaimana kita nak menyemai ataupun menanam sifat zuhud kita di dunia ini. Perkataan zuhud ini dari segi bahasa Arabnya ataupun makna Arab, ada zuhud ini maknanya tarka, iaitu kita tinggalkan, meninggalkan. Ada juga zuhud maknanya a'rada, maknanya kita elak. Dan ada juga zuhud maknanya satu yang benda yang sedikit, maqalla, apa yang sedikit. Makna-makna dari segi bahasa ini sebenarnya dia membentuk makna dari segi istilah. Makna dari segi istilah. Jadi sebelum kita pergi kepada makna istilahi konsep zuhud itu, kita akan nampak beberapa pandangan ulama berkenaan dengan zuhud ini. Berkenaan dengan zuhud terutamanya yang melibatkan makna dari segi bahasa itu. Makna dari segi bahasa. Antaranya yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Beliau menyebut yang kata zuhud ni, saya guna perkataan taraka, iaitu meninggalkan ma la yanfa'u fil akhirah. Ini maknanya dari segi bahasa dulu. Yang kata zuhud itu iaitu taraka, dia meninggalkan. Meninggalkan apa? Ma la yanfa'. Benda-benda, amalan-amalan yang tidak memberi faedah pada hari akhirat. Dia apa saja amalan yang tidak, dalam bahasa kasarnya mungkin kita kata tak berguna, tak berfaedah, tak berguna kepada manusia ataupun pelaku ini di dunia ini, dan dia tak memberi apa-apa faedah di hari akhirat, kita tinggalkan amalan itu adalah antara makna zuhud. Kemudian satu lagi istilah yang mungkin kadang-kadang di kalangan kita ni ada tasyabuh, ada confuse, makna hampir-hampir ataupun perkataan yang mutaqarib, yang dekat sangat segi maknanya, iaitu taraka ma takhaf ataupun ma tukhaf darar fil akhirah. Kita meninggalkan amalan yang boleh
menjejaskan kehidupan kita pada hari akhirat. Maknanya wara' itu adalah kita meninggalkan perkara yang boleh memberi kemudaratan di hari akhirat. Jadi kalau kita tengok dua perkataan zuhud, wara' yang selalu kita dengar ni dalam masyarakat kita, kadang-kadang kita confuse antara zuhud ini zuhud, ini wara'. Jadi itu perbezaan yang boleh kita jadikan asas, iaitu zuhud kita tinggal benda yang tak ada faedah apa. Yang kita ini tidak mendapat apa-apa faedah pada hari akhirat. Manakala wara' kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh memberi mudarat pada hari akhirat. Maknanya dari segi dua perkataan ini kita akan nampak wara' ini dia benda-benda yang boleh memberi kemudaratan, manakala yang zuhud itu dia kemungkinan lebih sedikit. Maknanya dia lebih ma la yanfa'. Benda kadang-kadang benda harus tapi tak memberi faedah, jadi dia tinggalkan. Sidang penonton yang dihormati sekalian, itu dari segi bahasa saja. Kemudian sama ada juga dari segi bahasa juga Imam Ahmad Ibn Hanbal menjelaskan kepada kita yang kata zuhud itu iaitu kita meninggalkan. Itu makna kita meninggalkan amalan-amalan yang haram. Ini yang disebut oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Meninggalkan zuhud maknanya meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi semua benda amalan yang diharamkan oleh Islam kita tinggalkan, itu adalah zuhud yang peringkat asas. Benda harus dia buat. Benda makruh kemungkinan dia buat juga, sebab makruh benda-benda yang tidak mendatangkan dosa, cuma ada tidak disukai sahaja. Kemudian zuhud yang kedua kata Imam Ahmad, sebab beliau telah membahagikan zuhud itu kepada tiga bahagian. Jadi yang kedua adalah meninggalkan al-fadl ataupun al-fudul, meninggalkan perkara-perkara yang bukan benda haram, benda yang mungkin peringkat harus ataupun lebih sikit-sikit itu, maknanya yang ni peringkat yang lebih tinggi sedikit. Tadi asas. Kemudian yang lebih ini maknanya dia tinggalkan, mungkin ada perkara-perkara yang harus. Dia tinggalkan perkara yang makruh, perkara yang harus. Kerana apa? Kerana untuk mendapat redha Allah. Itu peringkat yang agak khusus. Manakala jenis yang ketiga adalah tarkul yang meninggalkan perkara yang boleh menyibukkan dia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang benda harus, kadang-kadang benda yang mungkin okey juga, tapi dibimbangi boleh menjejaskan ataupun boleh menghilangkan rasa nikmat dia beribadat dan seumpama dengan dia, maka dia tinggalkan. Maka ini peringkat yang paling tinggi, meninggalkan perkara-perkara yang boleh, bukan kata yang melalaikan memang tak boleh. Ini yang mungkin, yang boleh menjejaskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah dan seumpama dengan dia, maka dia tinggalkan. Ini adalah jenis zuhud yang ketiga yang tinggi. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi itu saya hanya nak sebut dari segi penggunaan zuhud dari segi bahasa, iaitu meninggalkan amalan-amalan haram, seperti mana kata Ahmad Ibn Hanbal, meninggalkan perkara-perkara yang lebih-lebih ini. Maknanya mungkin lebih-lebih maksudnya benda tu boleh. Dia tinggalkan, dia tinggal pun perkara itu, ini peringkat yang agak tinggi sedikit, khas kita sebut. Kemudian yang ketiga, meninggalkan apa saja yang boleh menghilangkan, maknanya boleh melupai, yang boleh melupai Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kemudian kita pergi kepada konsep zuhud. Itu peringkat pertama tadi adalah dari segi bahasa. Manakala konsep zuhud ini kita akan dapati
banyak pandangan berkenaan dengan zuhud ini. Ada yang bagi macam tu, ada yang bagi macam ni. Saya tidak mahu membincangkan perkara tersebut dengan panjang lebar. Hanya saya sebut beberapa noktah sahaja sebelum kita ambil konsep yang mudah berkenaan dengan zuhud ini. Ada orang menceritakan bahawa zuhud ini berkaitan dengan harta. Maknanya nampak lekeh, nampak sedikit, tak banyak. Dia bagilah contoh Nabi SAW dan seumpama dengan dia. Ada juga bagi yang kata zuhud ini orang yang berkaitan dengan maknanya tadi kita sebut harta, kemudian dari segi nampak biasa sangat, menunjukkan satu keadaan yang hak nu tak ada, yang ni tak ada. Jadi sidang penonton yang dihormati sekalian, itu dari segi bahasa mungkin dia faham macam tu. Tapi kalau kita lihat balik hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita katakan zuhud itu adalah maknanya bukan kekayaan, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka adalah di kalangan orang kaya. Ada di kalangan mereka adalah di kalangan orang kaya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab, orang yang kaya radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, dan juga sahabat-sahabat yang lain di kalangan sahabat-sahabat kaya. Jadi bagaimana kita boleh katakan kekayaan itu ataupun kemiskinan itu, tak ada duit itu, tidak ada harta itu satu yang zuhud. Tak semestinya. Bukan diukur dari segi kaya ataupun miskin. Kita buanglah itu pandangan yang tak boleh diterima, sebab berdasarkan hadis-hadis Nabi dan juga apa yang diamalkan oleh para sahabat, dia berlaku sebaliknya. Bahkan Nabi SAW, antara doa Nabi minta dijauhkan al-faqr, minta dijauhkan kefakiran, minta dijauhkan kemiskinan. Bahkan satu hadis Nabi SAW, kadal faqru kufran. Maknanya kefakiran, makna tiada harta ini adalah hampir-hampir kepada kekufuran. Jadi maknanya bab tak ada harta, miskin, kurang ni, itu bukan asas kepada zuhud. Baik, bagaimana dalam maknanya zuhud ni dalam nampak lekeh, nampak macam tu, tak handsome dan seumpama dengan dia. Jadi ini juga ditolak. Maknanya itu bukan makna zuhud. Jadi sebab apa yang berlaku dalam Islam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka kepada kecantikan. Allah cantik, baik, dan Allah suka kepada kecantikan. Jadi ini kita nak menolak fahaman-fahaman yang kadang-kadang kita nampak dia ni zuhud. Kenapa? Kerana nampak lekeh macam tu. Pakai baju nak sembahyang pun berlubang sana, berlubang sini. Kain pun sama juga. Makan pun makan makanan yang lekeh sangat. Makan makanan yang lekeh. Jadi adakah itu tanda suatu amalan yang sifat yang zuhud? Ini tidak diterima. Jadi apa makna zuhud yang sebenarnya? Mudah cerita untuk kita memahami tajuk zuhud ini adalah, yang kata zuhud ini dia tidak lari daripada makna asal, iaitu meninggalkan, ataupun ada perkataan meninggalkan, ada perkataan sedikit. Jadi kita cuba ringkaskan, iaitu kita menjadikan dunia ini di tangan kita. Kita jadikan, yang kata zuhud ni, dia jadikan dunia ini adalah berada di tangan dia, bukan berada di hati dia. Jadi maknanya dunia berada di tangan, bukan berada di hati. Kalau dia nak kaya, dia boleh jadi orang yang kaya dan zuhud. Bagaimana orang kaya zuhud? Maknanya dia kaya, alhamdulillah, jutawan, tapi harta duduk di tangan. Tangan maknanya duduk dalam akaun dia. Dia boleh nak infak, dia boleh apa,
nak buat kebaikan bukan berada dalam hati. Kalau berada dalam hati, maka dia sukar untuk infak, untuk bersedekah, untuk belanja, untuk membantu orang-orang yang memerlukan. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagi sebahagian daripada harta dalam satu hadis Nabi SAW. Sayyidina Umar bagi separuh daripada harta. Sayyidina Umar rasa seronok sebab dapat bagi belanja separuh daripada harta Sayyidina Umar untuk Islam. Mari Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW tanya Abu Bakar, apa yang kamu dah belanja? Dia belanja sampai hanya yang tinggal Allah dan Rasul dia. Lagi hebatlah Sayyidina Abu Bakar. Jadi sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi maknanya zuhud berada di tangan, bukan berada di hati. Apa sifatnya menunjukkan harta ni berada di tangan, bukan berada di hati? Maknanya dia taklah, kita sayang kepada harta, tapi bukan bermakna sayang itu sampai kita meninggalkan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Tak buat keluar zakat. Dan juga kita meninggalkan, kita tak melakukan hak-hak, tak tunaikan hak-hak orang miskin. Perlu kita bagi sedekah, bantuan dan seumpama dengan dia. Dan sekiranya Allah SWT ambil sebahagian daripada harta kita, hilang harta dan seumpama dengan dia, ya kita sedih, kita rasa tak seronok sebab hilang harta kita, tapi taklah sehingga kesedihan itu sampai berlarutan mengganggu hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang-orang Islam. Bahkan kadang-kadang oleh kerana terganggu sangat ni, sanggup melakukan perkara-perkara yang lain yang diharamkan oleh Allah SWT. Bila harta dicuri, geram sangat ni, sayang sangat kepada harta, geram sangat perbuatan orang yang mencuri ni, maka sanggup pergi kepada orang dan melakukan syirik sebagai contoh. Ini adalah orang yang tidak, dia sayang kepada hartanya terlalu sangat. Sedangkan dalam Islam, ini adalah musibah bila ditimpa, hartanya dicuri, dirompak dan seumpamanya. Hilang, ini adalah ujian daripada Allah. Maka kita usaha sekadar mana yang dibenarkan, yang selain, yang selepas itu, seterusnya itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zuhud bukan bermakna menidakkan kita untuk usaha menjadi kaya. Jadilah kaya. Maknanya bila kita dapat kekayaan, alhamdulillah. Tapi kekayaan itu dunia. Yang kata dunia ni bukan kata kaya apa saja. Berada di tangan kita, bukan berada di dalam hati kita. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi saya suka menggunakan bahasa yang mudah sahaja. Bila kita sebut zuhud, zuhud maknanya menjadikan dunia ini. Termasuk dunia ni apa dia dunia? Dunia ni maknanya harta kita, dunia, kehidupan kita, pagi-pagi kita berehat ataupun kita buat kerja, kita mungkin ada yang pergi bersukan, ada yang itu, ada yang ini, itu dunia. Semua sekali amalan yang berkaitan dengan dunia ini, yang tidak berkaitan dengan akhirat, itu nama dia dunia. Harta kita, anak pinak kita, semua sekali. Semua itu berada di tangan kita, jangan berada di hati kita. Kalau kita berada, perkara-perkara dunia ni berada pada hati kita, maka yang ni tidak disebut sebagai zuhud. Dah tentu kita akan jadikan itulah kasih sayang kita. Itulah tempat kita ni menumpahkan kasih sayang. Akhir sekali kita meninggalkan ataupun kita maknanya bila kita dunia ni berada di hati kita, secara otomatisnya akhirat itu berada bukan satu perkara yang utama. Dunia berada dalam hati kita, dalam diri kita, kita dikuasai dunia, maknanya akhirat itu kita telah pinggirkan. Sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sidang penonton yang dihormati sekalian, bukan bermakna kita sebut bila kita letakkan dunia ini berada di tangan dan juga
maknanya bukan berada di hati, kita nak hilangkan, habiskan, kita nak, dah, bukan itu maksudnya. Maknanya saya dah sebut tadi bahawa bukan berada di hati kita dunia itu. Kalau nak berkaitan dengan kaya, kayalah kita insya-Allah. Itu kaya miskin bukan faktor untuk zuhud. Sebab zuhud ini berkaitan dengan kita, dunia itu bukan berada dalam hati kita. Jadi saya rasa perkara itu insya-Allah kita dapat memahami dengan mudah. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kita pergi kepada noktah yang ketiga. Noktah yang pertama tadi dari segi bahasa, zuhud itu. Yang kedua, kita memakai konsep yang mudah untuk kita memahami yang dikatakan zuhud itu. Saya ulang balik, yang kata zuhud itu maknanya kita jadikan kehidupan dunia ini, amalan seisinya adalah berada di tangan kita. Kita nak atok, kita nak urus, kita nak belanja, itu di tangan. Bukan berada di hati. Maksud berada di hati, bukan itu adalah matlamat utama kita. Bukan itu ghayatuna. Bukan itu matlamat kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut untuk meringkaskan kita berkenaan dengan dunia ini, zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i. Zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Ini semua dunia ni. Zuyina linnas, diberi, dihiasi. Manusia ni diberi, dihiasi syahwat, suka kepada orang perempuan, yakni isteri, kepada wanita-wanita, anak-anak, harta benda semua ni, binatang-binatang ternakan, semua sekali adalah, ini adalah mata'ul hayati dunia. Tak boleh kah? Boleh, ambil. Usaha untuk jadikan kita ni orang kaya, usaha untuk menjadikan kehidupan kita ni lebih baik, lebih mudah, usaha untuk jadikan, nak keluarkan daripada kita sebut kemiskinan kepada kekayaan, silakan, tidak ada masalah. Cuma yang kita minta sentiasa berzuhud, yakni letakkan hal itu berada di tangan kita. Orang miskin, adakah orang miskin zuhud? Tak semestinya. Orang miskin kemungkinan dia pun tak zuhud juga, sebab dia jadikan kekayaan ni itu berada dalam hati dia. Usaha nak kaya ni, usaha nak kaya, keluar sembahyang subuh pun tak, sembahyang zuhur pun tak, pasal sembahyang maghrib pun tak, mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala pun tak juga. Jadi bagaimana dia nak menjadi orang yang zuhud? Jadi sebab tu bukan berkenaan dengan miskin kaya, bukan berkenaan dengan ada ilmu ke tak ada ilmu, bukan berkenaan dengan lelaki ataupun perempuan. Ini bukan berkaitan dengan zuhud. Zuhud adalah berkenaan dengan, maknanya kalau seseorang itu jadikan dunia berada di tangan dia, urus saja, tapi bukan matlamat, bukan perkara yang utama, itu dipanggil sebagai zuhud. Baik, jadi saya jelaskan itu dua noktah yang pertama. Noktah yang ketiga pada pagi ini adalah bagaimana kita nak mencapai, nak menyemai zuhud itu supaya dia ada dalam diri kita. Maknanya kita ni menjadi orang yang zuhud. Jadi zuhud yang kita nak target ni, sekurang-kurangnya asas kena ada lah. Apa makna asas? Saya ulang balik, zuhud yang paling asas sekali meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menaikkan perkara yang diwajibkan. Hak tu hak asas sekali. Kalau hak ni, perkara yang pertama ni yang disebut oleh Imam Ahmad, kita tak lepas. Benda haram kita duk buat, nak zuhud ke mana dah, memang tak boleh dah. Memang bukan orang zuhud. Kalau tak sembahyang dan juga kemudian main bulan Ramadan tak puasa pula. Tak puasa, sembahyang tidak, kemudian apa lagi? Melakukan perkara-perkara yang menyalahi Islam, menyalahi undang-undang negara dan seumpama dengan dia. Tapi nampak dia naik gerek lah, naik basikal. Orang kata zuhud, bukan zuhud. Orang yang macam ni bukan zuhud. Orang yang macam ni
orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perkara yang kita nak kena clear balik. Jadi ada 3 perkara yang mungkin saya boleh sebut pada pagi ini. Bukan sahaja 3 perkara ini, mungkin ada banyak. Saya akan sebut 3 perkara saja yang boleh insya-Allah kita dalam usaha kita nak mencapai zuhud itu. Yang pertama sekali, sidang penonton yang dihormati sekalian, tidak lain dan tidak bukan adalah cara kita mengendalikan, maknanya kita nak kena kontrol hawa nafsu kita ni. Hawa nafsu kita. Bagaimana kita nak kontrol? Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa. Apa yang nak disebut di sini, yang Allah SWT sebut kepada kita, wala ta'du 'ainaka 'anhum. Ini cerita Allah SWT beritahu kepada Nabi, jangan pandang maknanya sebelah mata terhadap mereka, mana macam menghina macam itulah. Kepada orang sahabat-sahabat miskin ini. Dan Nabi tak pernah buat macam tu. Jadi pengajaran ini untuk kita semua sampai hari kiamat. Turiduna zinatal hayatid dunya. Maknanya kezaliman. Kita kadang-kadang manusia ni buat benda-benda tak baik ini kerana apa? Allah kata, manusia ni turidu zinatal hayatid dunya, kamu inginkan kehidupan dunia. Buat benda yang tak elok, maksiat, kerana kamu inginkan kehidupan dunia. Kemudian Allah pesan lagi, wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan kamu taat kepada mereka yang maknanya lalai, hati mereka itu lalai. An zikrina, lalai daripada mengingati kami, yakni mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa, dan juga yang mengikuti hawa nafsu dia. Saudara-saudara penonton yang dihormati sekalian, jadi yang pertama ni, kita nak kena kontrol hawa nafsu kita. Jiwa raga kita ni, kita nak kena jaga, jangan ikut hawa nafsu. Siapa yang ikut hawa nafsu saja, bukan sekadar jauh daripada sifat zuhud ini, bahkan dibimbangi, dia akan menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai Tuhan dia. Allah Subhanahu wa taala menyebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada manusia lain yang ambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Itu mungkin peringkat yang golongan yang tidak beriman. Cuma yang kita nak sebut, hati-hati dengan hawa nafsu. Dan kita sebut pagi ini, bagaimana kita nak mencapai zuhud. Maknanya hawa nafsu kita tu, keinginan diri kita tu, kita nak kena jaga, kita nak kena kontrol dia, kita nak kena didik dia, kita nak kena terbiah dia. Baik, bagaimana kita nak didik jiwa kita ni? Yang pertama sekali, kita kena tahu hakikat yang kata dunia ni macam mana. Ni. Dunia ni yang kita duduk sekarang ni, apa dia? Hakikatnya. Jadi hal ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Saya harap sidang penonton boleh rujuk hadis-hadis yang terdapat dalam Riyadhus Salihin. Bab yang berkaitan dengan zuhud ini, babul fadli zuhd fid dunya. Bab berkenaan dengan kelebihan zuhud di dunia ni, hadis-hadis dia banyak. Antara yang disebut oleh Imam Nawawi ni, taklah makna hadis yang berkenaan dengan zuhud ni banyak. Kemudian Imam Nawawi pun mari ayat-ayat Quran dan juga mari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bab zuhud. Jadi maknanya peringkat yang pertama, kita kena tahu hakikat yang kata ad-dunya ini. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma hazihil hayatid dunya wa ma hazil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirah lahiya hayawan law kanu ya'lamun. Ini hakikat yang kita nak kena akur. Iaitu Allah kata, tidaklah dunia ni benda yang
melainkan lahun wa la'ibun, benda yang gurauan ataupun benda yang lahun ni, benda yang sia-sia. Tak ada apa pun. Bukan maknanya tak guna sikit habuk pun. Tak. Nak tunjukkan lagi sikitnya. Tak ada apa. Kemudian nak dibandingkan wa inna daral akhirah, manakala hari akhir itu yang sebenar, itu yang hidup, laukanu ya'lamun, kalau kamu mengetahui. Jadi maknanya kita nak kena yakin, nak kena tahu, nak kena didik hati kita yang kata hidup kita selama 70, 80, 40 tahun ni di dunia ini sebenarnya tak ada apa sangat dari segi nilaian dia. Jadi kita nak kena clear yang tu dari segi nilaian dia. Ni kita didik. Lepas ni kita akan pergi ke suatu hari yang tidak ada penghujungnya, kekal abadi. Dan itulah yang disebut oleh Allah, wa inna daral akhirah hiya lahiyal hayawan. Sidang penonton yang dihormati sekalian, baik. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan dunia ini? Allah Subhanahu wa taala sebut, fala taghurranna, ataupun ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kehidupan dunia ini menipu kamu. Kehidupan dunia menipu kamu. Menipu kita macam mana? Menipu kita sehingga kita dilalaikan oleh dunia ini. Kita lupa kepada Allah, kita lupa kepada Islam, ajaran Islam, suruhan Islam, tuntutan Islam. Orang yang lupa ni, lalai ni, maknanya dia sebenarnya dia telah dilupai oleh dunia ini. Allah kata, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apalah yang menipu kamu daripada Tuhan yang maha mulia. Sidang penonton, apa yang menipu kita sebenarnya? Kerana keseronokan kita dengan berkeluarga, dengan keluarga, keseronokan kita dengan harta benda, dengan kawan rakan, sahabat, handai dan seumpama dengan dia, dengan kekayaan kita, dengan status sosial kita, dengan gaji dan seumpama dengan dia. Adakah itu menipu kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menipu? Menipu maknanya kita dapat kekayaan dunia, kita rasa seronok di atas muka bumi ini. Pada masa yang sama kita meninggalkan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang ditipu oleh dunia. Jadi kita peringkat awal ini kita nak kena tahu hakikat dunia tu macam mana, sebab kita nak didik hati, jiwa raga, jiwa kita ni, nafsu kita ni, supaya dia jangan terpengaruh, supaya nafsu kita ni tidak ditipu oleh dunia. Itu yang disebut oleh Allah SWT dalam banyak ayat cerita berkenaan dengan hakikat dunia ini, yang kadang-kadang kita ni syok, seronok sangat dengan dunia ni. Sedangkan Allah kata dalam ayat-ayat yang lain, Allah kata dunia ni tempat kamu lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Maknanya tempat yang mungkin kamu akan berbangga-bangga antara kamu, usaha untuk memperbanyakkan harta benda, memperbanyakkan keluarga, anak-anak dan seumpamanya. Sedangkan hakikat yang sebenar lagi yang Allah cerita, tidaklah dunia ni umpama Allah SWT turunkan hujan. Kita nampak Allah ni hujan dah mula turun, nampak hijau sana, hijau sini. Tapi hijau-hijau rumput-rumput ini, tumbuhan-tumbuhan ni, satu hari dia akan kering, mati pula. Samalah juga dengan kita. Rasa sihat, rasa seronok, rasa macam-macam. Satu hari nanti kita akan sampai masanya
kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhaakumut takatsur, Allah kata, hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu at-takatsur. Takatsur maknanya usaha kita nak memperbanyakkan harta, memperbanyakkan keluarga, anak-anak, apalagi semua sekali lah yang berkenaan dengan dunia ni. Kita nak bagi jadi diri kita ni orang yang sihat, orang yang cantik, orang yang handsome. Usaha kita semua. Itu perkara sebenarnya tidak ada masalah. Itu bukan menunjukkan kita tak zuhud. Teruskan nak perbanyakkan, tidak ada masalah. Tapi ingat yang kata zuhud itu. Maknanya dia berada di tangan, bukan berada dalam hati kita. Kepada mereka, kepada manusia yang memang tabiat memperbanyak, tidak ada masalah. Tapi kalaulah dunia itu berada dalam hati dia, ingat, hatta zurtumul maqabir. Satu hari kamu akan dibawa ke tempat itu, iaitu maqbarah, kubur. Maknanya satu hari kamu akan rasai kematian, dan selepas kematian itu kamu akan dihisab, kamu akan maknanya dinilai balik amalan-amalan kamu, baik akan dibalas dengan kebaikan, manakala yang jahat ataupun amalan yang tak baik akan mendapat hukuman yang setimpal. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kemudian antara yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis berkenaan dengan ibarat kita ini. Kita ni adalah seperti mana gharib atau abiris sabil. Kita ni, kata Nabi SAW, duduk di dunia ni umpama orang yang nak melintah saja. Orang yang gharib maknanya orang asing, ataupun nak lintah. Kita nak pergi ke Kuala Lumpur. Ini bukan masa PKP lah. Masa PKP tak boleh lah. Maknanya kita nak pergi Kuala Lumpur, sampai di RNR kita berhenti sebentar. Berhenti sebentar untuk hilangkan mengantuk, untuk kita refresh diri kita, makan minum dan sebagainya. Lebih kurang setengah jam ataupun sejam, kita akan bergerak ke Kuala Lumpur. Adakah di kalangan kita yang sampai RNR tu duduk situ, kira tak maknanya mukim pula di situ. Dah dia akan keluar balik. Itulah ibarat kita. Sidang penonton yang dihormati sekalian, yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi menjelaskan kepada kita hakikat yang sebenar, yang perlu kita kontrol jiwa kita ni. Jadi kita kena maklum, kita kena didik supaya hati kita, supaya jiwa kita ni, hawa nafsu kita ni, maknanya dengan Al-Quran, dengan hadis, supaya dia tunduk hakikat yang sebenar di dunia ini. Dia tahu, dia kenal. Bila dia tahu, dia mengenali, maka insya-Allah moga-moga nafsu ataupun diri kita ni, dia tak menjadikan dunia itu berada dalam hati dia. Sebab dia mengetahui hakikat hidup ni tak lama. Kita pun sendiri tak tahu bila noktah akhirah itu, noktah penutup, penamat itu, mungkin umur 50, mungkin 60, mungkin sebelum itu. Dan perkara ni adalah perkara yang realiti. Kita nampak tiap-tiap hari ada yang meninggal kecil, ada yang meninggal besar, dan seumpama dengan dia. Sidang penonton yang dihormati sekalian, itu cara yang pertama, yakni kita didik hati kita, didik jiwa kita ni dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang hakikat. Ini perkara asas. Kalau perspektif ataupun kefahaman ini tidak ada dalam diri kita, maka sukarlah. Sebab ini menunjukkan bagaimana kita memahami dunia ini. Kita memahami dunia, kita memahami akhirat, kita memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam. Jadi kalau perkara asas ni tidak difahami, maka amat-amat sukar. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dia. Kemudian perkara yang kedua, sidang penonton yang dihormati sekalian, cinta kepada dunia ni adalah
dia adalah perkara yang maknanya kita apa yang kita nak sebut, iaitu bila kita cinta kepada dunia, kita akan usaha untuk tarik dunia. Jadikan dunia ni dalam hati itu, maknanya yang kata cinta dunia ataupun kita jadikan dunia berada dalam hati, maknanya kita cinta dunia. Baik. Dalam usaha kita nak menyemai sifat zuhud dalam diri kita, kita nak kena melakukan perkara-perkara yang menyalahi. Jadi kalau perkara ni disuka, ini adalah tanda kita cinta kepada dunia, maknanya dalam amalan kita kena buat benda yang kontra, yang berlawanan. Itu cara kita. Kalau Allah SWT cerita ini perangai Yahudi, yang ni perangai orang yang tak beriman, yang ni perangai munafikin, maknanya apa yang Islam minta? Islam akan minta kepada kita lawan ataupun sebaliknya, kita buat amalan itu sebaliknya. Kita kena kontra dengan amalan-amalan cinta kepada dunia. Jadi antara satu amalan yang menunjukkan kita cinta sangat kepada dunia apa dia? Yang utama banyak, kita hanya sebut yang utama. Yang ni kita jadikan dunia ni, harta kita ni duduk tangan kita ya. Simpan dalam hati. Oh tak boleh. Mai bulan Ramadan ikutlah tengok belah kesian kepada orang miskin, dah tak bagi duit tak bagi. Kupang tak bagi. Tak mau. Ni harta dia. Dia kata aku usaha tak kira ni untuk dapatkan harta ni, tak mau bagi kepada orang. Sikit tak mau bagi. Sidang penonton yang dihormati sekalian, dalam Islam kalau tengok balik, memang Allah SWT suruh menyalahi kalau hak syaitan. Antaranya Allah kata apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan ini dia bagi tahu kepada kamu, duk bagilah banyak-banyak. Bila kamu bagi keluar duit ada 1,000, bagi 100, dah tinggal 900. Nu anak, nu isteri, nu nak sambut raya, nu macam-macam. Setan. Itu kerja dia. Dia akan menjanjikan kepada kita ni lepas ni tak ada duit jadi miskin. Bila kita orang yang terpengaruh dengan iblis syaitan, simpan balik sebab syaitan dia suruh macam tu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia suruh untuk melakukan perkara-perkara yang tak baik. Kalau macam ni, bagaimana sikap kita? Oleh kerana syaitan macam tu, hawa nafsu yang dipengaruhi oleh syaitan pun akan ke arah yang tak baik, maka kita kena buat sebaliknya. Apa dia amalan sebaliknya? Dah tentu dia tak bagi kita sedekah, kita sedekah. Maka sedekah ikut kemampuan kita lah. Kita sedekah ikut kemampuan kita. Maka amalan-amalan yang macam ni, dia membantu kita untuk menjadikan diri kita ni orang yang zuhud. Bukan maksudnya bila sedekah tu habis dah. Yang terbaik hartanya yang disebut oleh hadis Nabi SAW berkenaan dengan hartanya, yakni bila kita bagi harta sedekah ni, ada lagi untuk anak-anak, untuk isteri, untuk keluarga, bukan tak ada. Untuk keperluan kita yang lain ada. Itu perkara asas. Bukan makna bagi tu bagi semua sekali. Sampai siapa yang bagi semua sekali sampai diri dia pun tak ada, untuk anak-anak pun tak ada. Ini adalah dilarang dalam Islam. Sidang penonton yang dihormati sekalian. Jadi, saya ulang balik, perkara yang kedua, bagaimana nak mendidik kita ni supaya ada sifat zuhud dalam diri kita. Buatlah perkara-perkara yang tidak disukai oleh syaitan. Dan yang paling utama dalam bab cinta dunia ni, hak tu, dia tak bagi sedekah, tak bagi kita derma, kita keluar sikit, kita bagi sikit. Bagi RM5, bagi RM10, ikut keperluan kita. Jadi bila kita bagi itu saja, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam banyak ayat sebenarnya cerita berkenaan dengan kelebihan sedekah. Begitu juga hadis-hadis Nabi cukup banyak. Antara amalan yang cukup besar yang memberi kesan kepada diri kita
dan juga menjadikan kita ni orang yang insya-Allah ada sifat zuhud ini adalah sedekah. 5 hari bulan Ramadan, kita berada dalam bulan Ramadan, sama-sama lah kita fikir untuk bagaimana kita nak hulurkan bantuan sedekah kepada orang yang memerlukan dan juga untuk bagi orang buka puasa. Allah kata, "Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Maknanya ambil pada harta mereka tu, makna sedekah, zakat semua ni, tutahhiruhum, dia akan menyuci dan juga membersih serta menyuburkan harta benda kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih saya nak fokuskan pada pagi ini adalah bagaimana sedekah itu dia menjadikan diri kita ni orang yang ada sifat zuhudnya. Ada sifat zuhudnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ulama mentafsirkan ayat lan tanalul birra, kamu tidak akan dapat kebaikan itu, yakni kamu tidak akan dapat syurga, melainkan kamu memberi, mengeluarkan sebahagian daripada apa yang kamu suka. Jadi dah tentu bila sebut hubbud dunia, yang kita suka biasanya, bukan ini satu-satunya, biasanya adalah duit, harta, benda ini. Jadi hak tu kita suka, bila hak suka duduk dalam hati, susah nak keluar. Maka Allah kata kamu tidak akan dapat syurga itu. Tidak akan dapat kebaikan, melainkan kamu bagi sebahagian, bukan semua, sebahagian daripada apa yang kamu suka itu. Jadi sidang penonton yang dihormati sekalian, dalam hadis hadis ini sebenarnya dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Cumanya maknanya dari segi keseluruhan makna sedekah itu sebenarnya dia membantu. Maknanya orang yang memberi sedekah ni hadisnya, saya terjemahkan maknanya. Orang yang maknanya duk bagi sedekah ini, derma dan seumpama dengan dia tidak dapat dikuasai oleh syaitan, maknanya oleh was-was syaitan. Jadi kalaulah kita ini hidup dan syaitan tak mampu untuk wah-wah kepada kita sebab kita duk rajin infak fi sabilillah, maka orang yang macam ni sukar untuk iblis syaitan ini menguasai dia. Ini satu kebaikan kepada kita. Ini satu kebaikan kepada kita. Muslimin muslimat sidang penonton yang dihormati sekalian, kemudian jadi itu adalah cara yang kedua untuk kita semaikan sifat zuhud. Yang ni saya rasa kita nak kena baca hadis-hadis dalam antaranya dalam kitab-kitab hadis, antaranya Riyadhus Salihin ini, bagaimana yang kata sedekah ataupun amalan-amalan yang amat tidak disukai oleh iblis syaitan ini, kita nak kena amai supaya mereka ni ataupun iblis syaitan ni jauh daripada kita, tak mampu untuk mewas-waskan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang terakhir untuk pagi ini adalah tidak lain dan tidak bukan cara untuk kita menyemai sifat zuhud dalam diri kita adalah kita memperbanyakkan mengingati kematian. Kerana kematian ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu memperbanyakkan hazimil ladzat, yang memutuskan kelazatan. Apa dia? Ingat mati ya. Bila hawa nafsu tak mau cerita bab mati. Hawa nafsu tak mau cerita bab mati. Syaitan, iblis tak mau cerita bab mati. Jadi bila kita duk ingat, sebab Nabi SAW sebut perbanyakkan, kamu kena perbanyakkan mengingati mati, kerana mengingati mati ini akan menjadikan diri kamu orang yang sentiasa berada di atas landasannya, dan juga orang yang zuhud tentang dunia ini. Maknanya kita tak berani, kita tak mampu nak letak dunia dalam hati kita. Pasal apa?
takut lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang tak baik, naya kita. Jadi sebab itu aksiru perbanyakkan, bukan menjadikan diri kita orang yang pasif. Yang ni kita nak kena clear. Bila kita mengingati mati, banyak mengingati mati, dia bukan menjadikan diri kita orang yang pasif. Sebaliknya, dia menjadikan diri kita orang yang sentiasa sedar hakikat kehidupan dunia ini. Kemudian kalau kita lihat hadis-hadis berkenaan pun banyak. Saya hanya sebut satu sahaja. Para sahabat, para tabi'in, golongan yang begitu hebat yang disebut oleh Nabi SAW, disebut oleh Allah khairu ummah, sebaik-baik ummah, mereka yang menjadikan kematian ini adalah satu yang sentiasa dalam ingatan mereka. Antaranya yang saya boleh baca, antaranya yang disebut oleh Rabi' ibnu Khusaim. Rabi' ibnu Khusaim ini adalah dia tabi'in. Dia hidup, dia sebenarnya hidup zaman Nabi, cuma tak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Dia kata, kalaulah hati aku lupa an zikril maut sa'ah wahidah, sebentar, maka dia rasa sempit, makna ataupun lafaz ada qalbi, rosaklah diri aku ini. Jadi maknanya kalau dia lupa kematian itu wahidah, sedetik, sebentar, maka dia sebut akan rosak hati aku ini. Ini kata-kata orang yang Masya Allah, orang yang berada zaman kecemerlangan Islam, zaman yang disebut khairu ummah itu, bukan kata Rabi' ibnu Khusaim, bahkan para sahabat dan juga para tabi'in, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi kesimpulan yang boleh kita simpul di hujung tazkirah kita ini, yang pertama sekali, sifat zuhud ini, saya ulang balik, sifat zuhud ini adalah sifat yang amat mulia, yang menjadikan dunia ini berada di tangan dia, bukan berada di dalam hati dia, untuk menolak sifat-sifat yang lain ataupun keadaan-keadaan yang lain, yang maknanya yang menjadikan sifat zuhud itu disalah faham, salah faham dengan perkara-perkara yang saya dah sebut pada peringkat yang pertama tadi. Jadi maknanya zuhud ini adalah dunia berada di tangan dia, bukan berada di dalam hati dia. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, iaitu bagaimana kita nak mencapai sifat yang cukup baik, yang cukup mulia ini. Antara yang pertama, saya ulang baliklah, yang pertamanya adalah kita memahami konsep, pemahaman asas yang pertama itu, bagaimana kita melihat zuhud itu. Jadi pandangan pertama ni amat penting, sebab tu kita perlu faham apa yang dikatakan dunia ini, sebab dia ada kaitan itu, dia ada kaitan dengan dunia. Jadi moga-moga dengan kita memahami hakikat dunia ini, maka insya-Allah dia tidak akan masuk dalam diri kita. Kemudian yang keduanya, iaitu kita perbanyakkan amalan-amalan yang bertentangan dengan kesukaan iblis ataupun musuh Islam, musuh Allah dan juga musuh kita ini. Jadi secara otomatisnya bila kita buat amalan yang iblis tak suka, itulah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ambil satu contoh untuk pagi ini, iaitu amalan-amalan yang berkaitan dengan sedekah. Kemudian yang terakhir sekali adalah kita sentiasa mengingati mati. Moga-moga bila kita mengingati mati ini, kita tidak lari daripada landasan Islam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang, kelemahan saya sendiri mohon ampun kepada Allah, minta maaf di atas sebarang kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.